Hai, salam sejahtera. Masih belum terlambat lagi untuk cikgu mengucapkan Selamat Hari Raya, Selamat Hari Gawai dan selamat menyambut Tadau Keamatan buat semua anak murid cikgu yang menyambut perayaan tersebut. Minggu ini merupakan minggu ke-24 bagi sesi persekolahan, tetapi memandangkan pandemik COVID-19 ini masih lagi belum reda sepenuhnya, jadi kita terpaksa mengamalkan normal baharu yang mana kita perlu menjalankan sesi persekolahan ataupun sesi pembelajaran melalui aplikasi media sosial ataupun secara alam maya. Okey, jadi tugasan kamu pada minggu ini ada 3. Tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buka muka surat 97. Lihat soalan 2, nombor 2. Rakan anda bercadang untuk bercuti dengan keluarganya lalu meminta pandangan anda. Tulis surat kepadanya untuk mencadangkan destinasi percutian yang sesuai dan menarik bagi mereka seisi keluarga. Tulis surat tersebut selengkapnya. Okey, pada pandangan anak-anak murid cikgu, apakah jenis surat yang sesuai untuk ditulis? Ya, jawapannya surat kiriman tidak rasmi. Adakah anda semua masih ingat format penulisan surat kiriman tidak rasmi yang telah dipelajari sewaktu di sekolah rendah dahulu? Sekiranya anak-anak murid tidak ingat, cikgu akan tunjukkan format penulisan surat kiriman tidak rasmi sebentar lagi. Berikut merupakan format penulisan surat kiriman tidak rasmi. Surat kiriman tidak rasmi bersifat peribadi dan biasanya ditujukan kepada sahabat handai dan ahli keluarga terdekat. Surat kiriman tidak rasmi ditulis untuk bertanyakan khabar, menyampaikan ucapan takziah atau tahniah, berkenalan dan sebagainya. Format penulisan surat kiriman tidak rasmi. Yang pertama, alamat pengirim ditulis pada sudut atas sebelah kanan surat. Kita lihat di sini alamat pengirim ditulis pada sudut atas sebelah kanan surat. Kemudian tarikh ditulis di bawah alamat pengirim. Kamu langkah satu baris, kemudian tulis tarikh kamu. Contoh 9 Mac 2020. Untuk tarikh, huruf pertama bulan itu dieja dengan huruf besar dan di hujung tarikh kamu mesti ada tanda noktah. Kemudian langkah sebaris lagi sebelum menulis pendahuluan surat. Contoh, menemui sahabatku Ali yang kini berada di United Kingdom. Diharapkan saudara berada dalam keadaan sihat dan sejahtera walaupun dunia kini sedang mengalami pandemik COVID-19. Contohnya. Kemudian langkah satu baris, tulis kata ganti nama. Contoh, sahabatku Ali. Siapa-siapalah, kakandaku siapa, adindaku siapa. Kemudian 4 isi penting. 4 isi penting. Sama juga seperti karangan biasa. Satu isi, satu perenggan, tidak boleh digabungkan. Kemudian isi itu perlu ditulis secara tersusunlah dalam perenggan. Kemudian perenggan yang sebelum kamu tulis sekian itu tulislah cara untuk kamu menutup menutup surat kamu. Contohnya, sebenarnya usaha-usaha mengatasi masalah perkauman adalah amat sukar. Walau bagaimanapun, melalui usaha yang bersungguh-sungguh, cita-cita tersebut pasti akan tercapai. Di samping itu, rakyat yang bernaung di bawah langit Malaysia hendaklah sanggup berkorban, saling memahami dan turut bekerjasama bagi menjayakan cita-cita perpaduan negara.
Lepas tu baru kamu tulis, sekian sahaja coretan saya untuk kali ini. Jika panjang umur, kita jumpa lagi. Yang ikhlas, Ali. Yang ni tanda tangan lah. Okay, tanda tangan. Kemudian baru kamu tulis nama kamu di bahagian bawah itu. Okay. Dan bagi tugasan yang kedua pula, masih juga menggunakan buku teks, iaitu pada muka surat 100. Okay, muka surat 100, soalan 6. Pilih satu daripada 3 kad tugasan, kemudian buat persembahan sama ada dalam bentuk ceramah, syarahan ataupun pembentangan. Okey, di sini cikgu ingin memudahkan kerja kamu, jadi cikgu hanya ingin kamu membuat pembentangan sahaja. Bagaimanakah caranya? Senang sahaja. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu merakam diri kamu sedang membentang. Okey, dalam pembentangan kamu perlu mengucapkan kata alu-aluan pada awal pembentangan, kemudian menyatakan apakah tajuk yang telah kamu pilih berdasarkan 3 tugasan yang terdapat dalam muka surat 100 ini. Kemudian kamu menyatakan idea dan huraian yang bernas dengan menggunakan ayat yang betul, ayat yang gramatis. Sebab cikgu akan menggunakan tugasan ini sebagai salah satu kaedah cikgu menilai kemahiran bertutur kamu. Jadi cikgu harap kamu serius dalam melaksanakan tugasan ini. Okey, bagi tugasan yang ketiga pula, iaitu tugasan novel. Okey, jadi cikgu perlu kamu membuka muka surat 199. Okey, dan cikgu harap kamu telah membaca sinopsis setiap bab yang telah cikgu postkan di dalam grup WhatsApp kelas pada hari itu. Okey. Okey, cikgu ingin kamu menjawab praktis SPM 1 sahaja, iaitu berkaitan persoalan. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 persoalan yang terdapat dalam novel tersebut. Bagaimana cara untuk menjawab? Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan cara untuk menjawab soalan novel dengan betul. Okey, berikut merupakan cara untuk menjawab soalan novel. Tadi cikgu lupa maklumkan bahawa soalan tersebut adalah daripada buku kerja pada muka surat 199. Okey, berikut merupakan cara untuk menjawab soalan novel. Okey, pada bahagian pendahuluan, pada bahagian ini, itu merupakan perenggan pendahuluan. Wajib untuk kamu nyatakan tajuk novel dan siapa penulis novel tersebut. Okey, contoh, novel yang telah saya kaji ialah novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nor. Berikut merupakan, bahagian yang cikgu buat tanda kurungan itu merupakan kehendak soalan yang terdapat dalam novel tersebut. Untuk pengetahuan semua, bagi soalan novel, kamu tidak boleh terus nyatakan isi kamu dalam perenggan yang sama dengan perenggan pendahuluan. Tidak boleh. Perenggan isi hendaklah perenggan baharu. Antara dalam kurungan kehendak soalan yang terdapat dalam novel tersebut ialah apa? Untuk soalan praktis SPM 1 ini, soalan meminta kamu untuk jelaskan 2 persoalan yang terdapat dalam novel. Jadi, antara persoalan yang terdapat dalam novel tersebut ialah persoalan semangat setia kawan semasa menjalinkan hubungan persahabatan. Noktah. Buktinya, kamu perlu nyatakan apa bukti yang menyokong persoalan kamu itu. Selain itu, kehendak soalan lagi yang terdapat dalam novel tersebut ialah apa? Untuk pengetahuan kamu juga,
Dalam soalan novel, kamu juga tidak boleh menggabungkan beberapa idea utama dalam satu perenggan isi. Sama juga seperti penulisan karangan. Jadi, setiap isi perlu berada dalam perenggan baharu. Sekiranya soalan minta 3 isi, jadi tulislah. Seterusnya, kehendak soalan yang terdapat dalam novel tersebut ialah apa? Contohnya ataupun buktinya apa? Okey, untuk soalan novel tidak ada had patah perkataan. Tiada had patah perkataan. Okey. Okey, sebelum cikgu mengakhiri video ini, bagi tugasan yang pertama tadi, kamu perlu tulis dalam buku karangan dan jumlah patah perkataannya sudah semestinya perlu melebihi 350 patah perkataan. Bagi tugasan yang kedua pula, rakaman video tersebut perlulah dihantar melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Okey. Dan tugasan yang ketiga, soalan novel tadi perlu ditulis ataupun dibuat dalam buku kerja masing-masing. Okey, sekiranya ruangan tidak mencukupi, okey, kamu boleh lekatkan kertas pada bahagian bawah jawapan kamu supaya ruangan itu mencukupi. Okey, sekian untuk kali ini.